Rasulullah terjubur. Tiba-tiba Rasulullah ingat, takut tambah sedekah. Takut tambah sedekah. Rasulullah buang tu tambah tersebut dalam hadis yang sahih. Jadi kita nak cerita ke mana? Kita nak cerita ni sedikit taman ialah memang benda itu ada nilai, tetapi nilai yang tersebut tidak dipandang oleh orang Arab, sehingga ulama mengambil hadis tersebut menjadi dalil bahawasanya setiap benda yang tercicir, kita jumpa benda orang yang tercicir, yang mana pada adat tuang dia nak jaga tau. Kita kalau kita jatuh benda tu, orang lain pun jatuh, pada adat orang nak jaga, nak cari mudah. Maka dibagi benda yang lekeh. Benda yang lekeh boleh kita jumpa, terus boleh kita milik tadi. Macam kita jumpa piti 1 sen, piti 5 sen, piti 1 sen, 5 sen ni, benda ni benda yang lekeh semua lah. Maksudnya kita tak gaduh sampai rumah, bagi surat benda surat bukit sana jatuh piti 5 sen. Orang mula untuk pergi cari, ada. Sungguh kita tak buat kerja gitu lah. Sebab kita kata kalau kita pergi kona mula untuk pergi cari, habis 5 sen nak pinjam. Nak cari 5 sen, habis 5 sen. Nega gitu rugi baru lah. Nega tu rugi baru. Memang kita nak cari dah kalau 5 sen. Orang jumpa bukan kami berhubung lah. Jadi kalau misalnya kita jumpa benda yang lekeh, benda orang yang tidak peduli dah kalau orang jatuh. Kalau kita tahu tuang dia, kena baca. Terutama kalau kita dah tahu tuang dia, maka ada sebahagian ulama kata boleh kita memiliki. Apa nak contoh dia sebiji tamat. Sebiji tamat ni benda yang cukup lekeh. Tapi bukan sebiji tamat, separuh tamat sekalipun orang tu bersedekah ada manfaatnya. Ada manfaatnya, dia dapat jaga diri dia daripada neraka Allah. Tapi dia kena qasad molek, kena niat molek dalam bersedekah tersebut untuk mencari ganjaran daripada Allah, kerana membenar janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kenapa kau besar sangat sedekah ni? Hak tadi pun sedekah ni kok, hak yang masalah kita bagi susu. Hak ni pun sedekah ni kok, kenapa besar sangat sedekah ni? Kerana kita kena ingat bahawasanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah daripada jenis amal. Allah Ta'ala balas kita daripada sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Okey, kita contoh, sebagai contoh kita biasa dengar benda pejuang Islam ni biasa dengar, ya in tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah Ta'ala bantu kamu. Tidak gitu. Orang cakap biasa dengar soal ayat ni, memang ingat dulu, baca ayat dulu lah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Itu dipanggil dia al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran adalah daripada jenis amalan. Kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah Ta'ala jaga. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah ganjaran buat baik, mereka buat baik juga, Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala bagi husna, bagi kebaikan kepada dia. Itu syurga Allah. Itu dipanggil al-jaza' min jinsil amal. Orang ni dia bersedekah. Maksudnya dia bersedekah, dia bagi kepada seseorang untuk makan, untuk hidup. Dia jaga seseorang, maka Allah Ta'ala akan jaga dia di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan masuk dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan lalu separuh tangan, jadi boleh jaga diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala kalau niat molek. Dan kalau jam nasib orang rasa jauh lagi, lebih dapat menjaga diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam kita katakan, tidak diterima sesuatu amalan melainkan kena ada keikhlasan. Dan dalam satu riwayat, mereka berdua daripada ni, tengok dan dalam satu riwayat mereka berdua ni kembali kepada Abdullah bin Amr dan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim Al-Ta'i adalah seorang sahabat Rasulullah. Tadi kita dah cerita Adi bin Hatim Al-Ta'i. Adi bin Hatim Al-Ta'i adalah seorang sahabat Rasulullah yang cukup masyhur. Ayah dia ni masyhur dengan Hatim Al-Ta'i yang sangat pemurah. Ayah dia dikenali dengan seorang yang sangat pemurah. Sehingga kalau orang Arab ketika itu kalau nak buat perbandingan pemurahnya seseorang, dia akan kata Hatim. Hatim Al-Ta'i. Memang
berbuah subuh. Baik. Katanya dan dalam satu riwayat mereka berdua daripadanya. Dalam satu riwayat mereka berdua silap. Bukan, mereka berdua ni kembali kepada Bukhari dan Muslim. Daripada Adi bin Hatim. Itu baru tu. Katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru tu sekali ya. Dan dalam satu riwayat mereka berdua kembali kepada Bukhari dan Muslim. Daripada Hatim At-Tai, daripada Adi bin Hatim At-Tai. Katanya telah bersabda oleh Rasulullah, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laysa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ma bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, illa an-nar tilqa'a wajhi." فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. Dalam hadis ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberi gambaran negeri akhirat. Rasulullah memberi gambaran negeri akhirat yang mana setiap seorang di kalangan kita akan pergi kepada tempat tersebut. Dia akan pergi. Dan cuma ada orang yang ingat, ada orang yang tak ingat. Orang yang ingat dia terbawa. Orang tak ingat tak ada masalah. Macam kita kata gini, budak-budak kan, semua dia akan sunat ke tak? Budak-budak akan sunat. Tapi sampai masa nak sunat, hari nak sunat, tak lepas kita budak. Sebab ingat hari tu pergi dah, kakak pergi. Dia dah pergi lagi, kakak kena sunat ke tak? Tepuk. Macam kita pergi juga. Jadi semua kita akan pergi belakang. Cuma orang ingat ke tak? Kalau orang ingat, dia akan tepuk. Dia akan jadi susah hati. Maka dia akan memperbaiki amalan dia. Orang tak ingat, ikut lah. Buat dia dah ingat kan. Sampai masa barulah kejut. Baik. Sebab itulah Nabi SAW suruh kita memperbanyakkan ingat kepada kematian. Akhiru min zikri hadhihi ladat. Perbanyakkan ingat perkara yang memutuskan kelazatan, itu kematian, supaya kita sentiasa memperbaiki amalan-amalan kita untuk menghadapi hari tersebut. Tengok Rasulullah ketika dia bercakap, kadang-kadang dia cakap, dia contoh benda yang depan mata. Kadang-kadang dia cerita benda yang akan datang, yang akan dilalui oleh sahabat. Tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda ni kita tidak tahu melainkan dengan wahyu. Benda yang akan datang kita tidak tahu melainkan dengan wahyu. Dan Rasulullah kata kepada kita, benda yang akan datang adalah melalui wahyu yang Allah Taala wahyukan kepada Rasulullah. Dan ada sebahagian daripadanya Rasulullah melihat pada malam Mi'raj, yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, tengok lagu mana, ini cerita yang akan datang, yang akan dilalui oleh kita, yang kita tidak tahu melainkan dengan wahyu. Tapi benda ni benar, benda ni pasti akan berlaku. Tiada seorang pun daripada kamu yang tidak akan bercakap kepadanya oleh Tuhan. Semua kita akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedangnya cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cakap pada hari ini bukan cakap seseorang dengan kekasihnya, tetapi cakap dalam menghitungkan, menghisapkan amalan yang dilakukan oleh hamba di atas dunia. Apa yang kita buat akan dinilai pada hari ini. Tidak ada di antaranya dan Tuhan ni orang yang menterjemahkan. Tak ada pakai peguam-peguam, tak ada pakai lawyer-lawyer. Kita direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita masuk mahkamah sekalipun, peguam dengan lawyer kalau dia cakap, kita senyap je. Baik. Kita ada sekali. Tapi hari dah mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cakap direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia Allah Ta'ala nak zahirkan sifat adilnya. Sifat adilnya. Jadi Allah Ta'ala nak zahirkan sifat adilnya. Kita boleh kabullah ke benda yang kita rasa nak puas hati. Kalau cakap kita gitu dah, dan kita boleh cakap lah. Kita diberi kebebasan untuk bersuara, untuk bercakap. Baik. Dia memperhatikan orang yang lebih beruntung daripadanya. Dia memperhatikan orang yang terlebih beruntung daripadanya. Maka dia tidak melihat selain apa yang telah diberinya. Dan dia memperhatikan orang yang lebih malang daripadanya. Maka dia tidak melihat selain apa yang telah diberinya. Ini dia tak makna orang yang lebih beruntung. Dia Aiman ni sebelah kanan. Ash'ab. Okey, boleh kita pakai ikut dia. Dia memperhatikan orang yang lebih beruntung daripadanya.
maka dia tidak melihat selain apa yang telah diberikan kepadanya. Jadi memperhatikan orang yang lebih malang daripadanya, maka dia tidak melihat selain apa yang telah diberinya. Maka takutlah kamu akan neraka, meskipun dengan sejenis kurma. Barang siapa yang tidak dapat, hendaklah dengan kata-kata yang baik. Jadi ada lagi dia tinggal terjemahan. Dia ada tinggal lagi terjemahan. Okey, kita tengok kita tak boleh tengok terjemahan dia. Kita tengok apa yang kita nak terjemah sendiri. Sebab dia ada tinggal sikit lagi. Sebab dia ada tinggal وَيَنْظُرْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ, dia melihat apa yang ada di hadapannya, فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, maka dia tidak melihat melainkan neraka di hadapan mukanya. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, maka kata Rasul, hendaklah kamu takut kepada neraka Allah walaupun dengan separuh daripada sebiji tamar. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, maka barang siapa yang tidak dapat separuh daripada sebiji tamar untuk disedekahkan, hendaklah dengan kata-kata yang baik. Okey, gini. Maksud hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sampai di akhirat pula setiap seorang di kalangan kita akan bercakap dengan Allah. Tidak ada penterjemah, tidak ada perantaraan kita dengan Allah, cakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sebelah tengok sebelah kanan, maka didapati tak ada dia melihat melainkan apa yang dia dah buka. Tengok sebelah kiri, tidak ada benda yang dia lihat melainkan apa yang dia dah buka. Dia tengok di hadapan dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu takut neraka Allah walaupun dengan separuh daripada sebiji tamar. Sesiapa yang tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan, maka dengan perkataan yang baik. Jaga perkataan dia. Kalau dia nak cakap, dia kena cakap benda yang baik. Kalau dia tak cakap benda yang baik, maka dia kena diam. Kata Rasul dalam hari yang baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap dengan benda yang baik ataupun dia diam. Okey, maksudnya setiap orang di akhirat mesti menghadap pemeriksaan Tuhan bersendiri, tidak dapat dengan perantaraan wakil. Apa yang diusahakannya dalam dunia ini, itulah kelak yang akan diperolehi. Barang siapa yang tidak beramal, tidak beroleh sesuatu apa, hanya api neraka terbentang di hadapannya. Oleh itu hendaklah sediakan amal soleh, walaupun dari perkara yang sekecil-kecilnya, seperti mensedekahkan sejenis kurma atau lain. Jika itu pun tak dapat jual, hendaklah keluarkan kata-kata yang baik, kerana kata-kata yang baik juga adalah terhitung amal soleh. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita genung molek, dia akan melahirkan perasaan takut, perasaan bimbang. Cuba kita bayangkan, kita di atas dunia walaupun kita mampu melakukan sendiri beberapa perkara, tu pun ada orang tolong kita, ada orang bantu kita. Balik rumah siap ada pakaian, orang basuh, bini basuh. Balik rumah siap ada makanan, bini masak. Bini pula balik rumah ada dah beras untuk lelaki beli. Maksudnya kita di atas ni kadang-kadang benda yang kita mampu buat sendiri pun ada orang tolong bantu. Kalau orang hok nak bantu kita, memang dah jedai kita. Habis benda kita kena buat anak lagi, kita kena cara bakang lagi, basuh lagi, kena cari bini. Memang dah jedai. Kalau kita hok yang benda hok yang kita, benda hok yang orang kalau tak ada orang tolong seorang. Hal ni ketika kita di hadapan Allah SWT, tak ada salah yang kita tolong kita sendiri. Dan kita hanya, maksudnya menjadi kekuatan kita pada hari itu adalah amalan yang dilakukan di atas. Kalau tak ada kebaikan, jangan. Kalau ada kebaikan, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, daripada Anas radhiyallahu taala anhu kata dia, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'alal 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala sudi ni maknanya redha dari hamba yang makan, minum pagi dan petang,
Dipujinya Allah pada makanan dan minumannya itu. Ia dalam hadis ini, kalau kita nak terjemah sungguh hadis ini, ini maksud dia. Dia sebab dia terjemah ni, makan, minum pagi, minum petang, lepas tu dipuji pada Allah. Okey, kalau kita nak faham sungguh lafaz hadis ni, sesungguhnya Allah Ta'ala redha terhadap seorang hamba ketika dia makan aklah, sekali makan. Tak kira dah pagi ke petang ke malam, makan sekali makan. Lalu dia memuji Allah di atas makanan tersebut. Alhamdulillah. Ataupun dia minum satu sekali teguk, syarbah dia sekali minum. Dia syarbah, kalau orang belajar dalam bahasa Arab dia panggil masdar marrah. Masdar yang menunjuk di atas sekali minum, sekali teguk. Lalu lepas daripada dia minum, dia puji Allah Subhanahu Wa Taala di atas minuman tersebut. Maka Allah Taala redha daripada hamba. Allah tak ada benda yang besar muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala melainkan keredaan daripada Allah. Orang yang dapat redha daripada Allah, dia dapat segala-galanya. Orang yang tidak dapat redha daripada Allah, walaupun kita tengok dengan mata rasa dia dapat segala-galanya, pada hakikat dia tidak dapat benda. Waridwanun minallahi akbar, dan keredaan daripada Allah itu hak yang paling besar sekali. Tidak ada hak yang lebih besar berbanding dengan keredaan daripada Allah. Hanya amalan yang kecil. Ketika dia makan, ketika dia minum, dia ingat kepada Allah. Dia lafazkan ucapan Alhamdulillah. Bukan mulut saja, dengan sekali dengan hati. Dan benda ni boleh kita buat lagi. Di kedai, minum air, ingat ini adalah rezeki daripada Allah, ucap Alhamdulillah. Mulut sekali dengan hati memandang ini adalah kurniaan daripada Allah. Kita akan dapat keredaan Allah daripada makan kita. Bukan payah sangat. Hanya ingat dia, ini adalah anugerah daripada Allah. Makan, minum. Lalu makan, minum, ucap Alhamdulillah tanpa ada hadir dalam hati, lalai, maka dia dah tidaklah sama ganjaran dia seperti ganjaran yang kita katakan tadi. Mudah je untuk mendapat keredaan Allah bagi ni pakat makan belaka, pakat minum belaka. Jadi masa minum, tengok, pandang dengan mata hati. Walaupun kawan kita ramai, tapi benda tu boleh kita buat dengan hati kita. Amal ibadat yang dapat kita lakukan dengan hati, kita memandang ini adalah anugerah daripada Allah. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada aku hari ini, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada aku hari ini. Walaupun kita bayar, nikmat Allah Ta'ala bagi kepada aku hari ini, aku minum adalah anugerah daripada Allah. Lalu aku bersyukur di atas nikmat tersebut. Ucap Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Segala puji bagimu dalam hati kita. Bagi hadir perkataan tersebut, perasaan tersebut, Allah Ta'ala akan redha kepada kita, pada bagi muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, last sekali ya. Daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ala kulli muslimin sadaqatun qal ara'aita in lam yajid, qal ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, qal ara'aita in lam yastati', qal yu'inu dhal hajati al-mahduf الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنه صدقة متفق عليه. وقال nyok jalan kebaikan ni. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, hendaklah tiap-tiap orang Islam itu bersedekah. Setiap orang Islam mesti dia kena bersedekah, sebab sedekah ganjaran dia cukup besar. Nanti akan datang kita akan baca satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tapi panjang lagi ni. Kita bangun hadis yang berapa ratus baru ni. Hadis yang ke-500 lebih. Kita akan jumpa satu hadis yang mana Rasulullah menceritakan sedang seorang lelaki itu duduk tengah padang, tiba-tiba dia tengok awak besar nak turun hujan. Awak dia mengandungi air untuk hujan lah. Tiba-tiba bunyi suara daripada awang tersebut. Ini dicuah di dalam kebun si fulan, cuah dalam ladang si fulan, ladang tanah si fulan. Maka awak tu pun gelok. Lepas tu dia cuah di dalam suatu kawasan yang berbatu hitam. Kalau kita di kawasan Mekah dipanggil ada kawasan berbatu hitam, itu dipanggil haram. Dalam hadis Rasulullah sebut itu. Waktu tuah dalam tu penuh satu saluran, air pun tu mengalir masuk kepada kebun seseorang. Dia pergi. Orang lelaki ni jalan, tengok, oh air penuh dalam ni, pergi ke sana. Dia pergi dulu air masuk dalam kebun seseorang. Dia tengok
Sampai kampung tu ada seorang tuan kampung ambil air dari masuk kampung dia, ambil air dari besar ratus dalam kampung dia. Lepas tu dia pun kejut. Dia pun kita jadi orang kampung, nama dia. Kamu nama dia sekian-sekian. Tak kamu tanya gitu. Sebab tadi aku dengar di atas awam tadi tu sebut namamu. Dia cuma di kampungmu. Aku nak tanya malam dia yang membuat. Akan datang kita akan jumpa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka dia kata ke mana? Aku hasil daripada kampung aku bagi dia. Hasil daripada kampung aku bagi dia. Yang pertama aku sedekahkan. Yang pertama aku sedekahkan. Itu yang pertama. Satu bahagian, 1/3. 1/3 lagi aku makan untuk aku dan keluarga aku. Dan 1/3 lagi aku kembalikan kepada kampung aku untuk pengurusan. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak lagi lah. Hari yang kelima lebih. Maksudnya besarnya sedekah. Nah, sebab tu Rasulullah semua bersedekah, besarnya sedekah. Cuba bayangkan sehingga kan malaikat saat itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu tuan kampung tersebut kerana tuan kampung itu sentiasa bersedekah. Nah, sebab itulah antara tip untuk buah rezeki adalah perbanyakkan bersedekah. Orang yang buat dia pekerjaan sekalipun, kalau payah sangat nak dapat, dia cari dia bersedekah, bagi 1/3. InsyaAllah Allah akan bantu. Sampai program ni awal tu bawa air hujan buat pergi kat dia, kerana dia sentiasa melakukan hal tersebut. Baik. Hendaklah tiap-tiap orang Islam bersedekah. Katanya, bagaimanakah fikiran tuan kalau dia tidak dapat? Apakah pandangan Rasulullah kalau dia tidak mampu untuk bersedekah? Kata Rasulullah sabda dia, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya itu adalah memberi guna kepada dirinya dan bersedekah juga. Kerja lah. Kerja, lepas tu untuk diri dia sendiri. Maksudnya untuk boleh dia makan, keluarga dia. Hak lebih, dia bersedekah. Katanya bagaimanakah jika dia tidak sanggup, tidak mampu untuk bekerja? Sabda dia, hendaklah dia menolong orang berhajat yang bersedih hati dapat orang mak susah, dia bantu. Sabda dia, mereka katanya lagi, bagaimana jika dia tidak sanggup, dia tidak mampu juga nak tolong orang. Ada Allah suruh lagi. Sabda dia, hendaklah ia menyuruh berbuat baik ataupun kebaikan, suruh orang buat baik. Katanya lagi, bagaimana fikiran tuan jika dia tidak berbuat demikian? Tak buat dia buat, suruh orang buat baik. Sabda Rasulullah, hendaklah dia menahan diri dari kejahatan, sesungguhnya itu adalah sedekah. Jadi kalau dia tahan diri dia daripada kejahatan, menyakiti pihak yang lain melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui penulisan, WhatsApp, Facebook dan seumpamanya kalau kita zaman kita, maka itu juga adalah pahala sedekah. Jadi pada kata ruang untuk kita melakukan kebaikan terlalu banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bila banyaknya pintu-pintu kebaikan, amalan-amalan kebaikan yang kita dapat mencari pahala melalui amalan tersebut. Apabila kita masuk dalam bab yang baru, iaitu bab yang ke-14 dari hal bercermat di dalam ibadat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pagi ini kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu akan datang kalau sekali jadi banyak orang umum. Jadi untuk pagi ini kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan saja. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Dua kemungkinan. Pertamanya tentang sedekah tadi. Apa kalau ada orang macam kita kata budak awal lah, mulai mengadah ke datang minta bantuan kita bagi juga. Lepas tu ada orang orang jangan pergi dia tentang dia apa hukum? Adakah kita dapat dengan atau tempatnya? Yang kedua tentang selawat. Ada beberapa jenis selawat kalau dibuat bahwa ada tak kita selawat pun upaya itu. Okey. Soalan yang pertama, masalah bersedekah. Kita alhamdulillah masyarakat Melayu ni adalah masyarakat yang cukup pemurah. Masyarakat yang cukup pemurah. Sehingga kan kalau di Palestin, di Syria, tempat-tempat yang maksudnya yang rakyat dia menderita kerana peperangan dan seumpamanya, memang cukup memuji rakyat Malaysia. Di Palestin memang mereka cukup memuji rakyat Malaysia. Dan mereka mengharapkan orang Malaysia yang akan membantu mereka untuk melawan Israel. Orang Malaysia, dia kata hebat semua orang Malaysia sebab suka membantu. Pada orang Malaysia nak dia puji lain. Jadi ada rakyat, maksudnya oleh kerana sikap pemurah orang kita, orang tanah Melayu kita, orang Malaysia ni memang
cukup berubah lah. Tapi hal yang masalahnya ketika mana kita seorang yang berubah, kita memang cukup prihatin, memang cukup mengambil berat tentang orang susah, tapi di sana ada orang yang mengambil kesempatan. Kalau orang tu mengambil kesempatan untuk ada sekadar belanja dia, kita kata tak ada masalah lagi. Tapi hal yang lebih teruk untuk cari benda-benda yang haram. Okey, kalau ada pokok-pokok ngisah, mari kita pergi dengan kita demikian. Lepas tu dia kata nak makan. Okey, tak ada masalah. Kalau kita nak beli pun tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita kata dah, beli ni bukan nak makan kuat sangkaan kita dah nak cari barang. Nampak kacik molek nampak kacik molek, nampak duduk dan tak molek sebagai contoh kan, kita pun kenal ke contoh pada dulu biasa dana bro, contoh dia sebab orang yang jadi baik dari ini bukan kata daripada baik tak ada dawa, ada orang yang lalu lagu kat dulu, jadi tahulah lagu mana keadaan orang yang kacik jadi nampak nak cari barang kakak ni datang ni minta bikin ni pusing kau tu pusing ni nak cari barang. Okey, tak bagi sebab ada kalau kita bagi, jadi kita termasuk dalam membantu dia dalam melakukan kejahatan. Kalau dia nak beli nak makanan, kata lapar pun sekali, boleh kita bagi. Kata boleh tolong cari makanan kepada dia. Maksudnya kalau orang misal mari minta dengan kita, boleh kita bagi dan boleh kita tidak bagi. Kita yang boleh buat penilaian sendiri. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Dan yang keduanya adalah masalah selawat. Ada tak selawat kun fayakun? Apa tak biasa dengar selawat kun fayakun? Dia kun ni jadilah fayakun, maka jadilah, maka ketika tu bila idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka Allah Taala memberi kehendaki sesuatu perkara, Allah Taala kata jadilah, maka benda itu akan terjadi. Apa tidak pernah dengar masalah selawat kun fayakun? Allah Taala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berkenaan dengan sedekah ni. Jadi dia kata tak boleh tadi pun dengan orang Ustaz Ayat pun banyak. Dia kata yang paling penting sekali pemberian itu ikhlas. Seperti mana dia kata kalau beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Jadi istilah itu, tapi kalau kita tengok sejarah Nabi-Nabi kita, Abu kita, Abu Bakar sedekah banyak ni, orang ni sedekah banyak ni, orang ni sedekah banyak ni. Bermakna apa orang tu tahu lah, maknanya dia beri sedekah tu. Bagi dia tahu, bermakna ada dapat gambaran lah. Jadi bagaimana yang dikatakan istilah yang dimaksudkan bagi kita mentajrikan diri kita, yang mana dikatakan ikhlas tangan kanan, tak orang-orang tangan kiri tak tahu. Supaya kita dapat kepahaman yang sebenar tentang ikhlas. Banyak mengatakan aja dah. Terima kasih. Dia sedekah dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya sedekah wajib, yang keduanya sedekah sunat. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib itu zakat. Zakat pun jadi panggil sedekah juga, sedekah wajib. Kata ulama kalau sedekah wajib lebih afdal kita sedekah secara terang berbanding dengan secara sembunyi. Kerana untuk mengelak daripada ditahmah. Ada tamah, dia tu bihi banyak gaji besar, simpan banyak, tapi dia benar nampak keluar zakat pun. Takut ada tamahan lalu tu, maka kata ulama, hak zakat lebih afdal kita bagi secara terang-terang. Itu yang pertama. Dan yang kedua alasan kita bagi secara terang-terang adalah untuk memberi rangsana, untuk memberi semangat kepada orang lain untuk bersedekah. Bahkan sedekah sunat kalau kita bagi secara terang-terang untuk kita tunjukkan kepada orang lain agar orang lain juga bersedekah, lebih afdal kita bagi secara terang-terang. Dia sama ada kita bagi secara terang-terang ataupun kita bagi secara sembunyi, sebenarnya ia tidak menafikan ikhlas. Kadang-kadang orang bagi secara terang ada keikhlasan, kadang-kadang orang yang bagi secara tersembunyi pun tidak ada keikhlasan. Dia bukan masalah beri secara terang ataupun beri secara sembunyi, tapi soalnya keikhlasan. Cuma orang yang beri secara sembunyi lebih terpelihara keikhlasannya berbanding dengan orang yang beri secara terang-terang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, in tubdus sadaqati fa ni'mal wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum. Allah Ta'ala kata sekiranya kamu zahirkan sedekah fa ni'mal, maka itu adalah sebaik-baik. Tapi wa in tukhfuha, kalau sembunyikan sedekah, wa tu'tuha al-fuqara, memberi kepada orang yang fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kamu. Jadi bukanlah Allah Ta'ala kata kalau zahirkan sedekah dan pakai, bukan. Allah Ta'ala kata kalau zahirkan sedekah maka itu baik, fa ni'mal baik. Tetapi kalau sembunyikan, faktor lebih baik. Sebab dia sembunyi lebih baik, kerana sembunyi dia lebih terpelihara
keikhlasan. Tapi bukanlah bermakna kalau kita bagi depan orang, maka tak ada pahala dah. Sebenarnya keikhlasan adalah tempat dia adalah di dalam hati. Kadang-kadang kita bagi secara sembunyi dah. Kita bagi secara sembunyi, orang tak tahu. Tapi tak ada ikhlas kau. Mari perasaan pujuk dalam diri. Tak aku. Oh, buat sedekah banyak. Oh, 3,000 dah kau kan aku. Oh, mari diri dalam hati. Tak ada keikhlasan juga. Tak pakai juga kan. Dia soal sekarang ni keikhlasan. Patut yang kita tahu. Jadi kalau kita bagi depan orang ramai, tujuan kita adalah untuk suruh orang lain pun bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada ganjaran pahala. Cuma pak yang buat secara senyap-senyap ni dia lebih terpelihara lah. Lebih terpelihara. Wallahu a'lam. Tak dengan tinggi ni. Tapi tak betul ni. Dia kata kadang-kadang kita sedekah, lalu kita terang-terang bagi orang fakir miskin, moral dia, itu dia. Maka dia kata lebih baik cara senyap-senyap bagi orang. Ya. Dia kata lebih baik. Maka dia kata saya pula, yang dikatakan ikhlas apabila kita letak sesuatu itu bukan milik kita. Itu hak Allah. Kita hanya menyampaikan. Menyampaikan itu adalah salah satu daripada tanggungjawab juga. Keikhlasan Allah mengambil apa yang buat kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Betul. Jadi dia dua kali di situ. Yang pertamanya kita bagi kepada fakir miskin. Oleh kerana kita nak jaga air muka dia, kita tak bagi depan orang. Sebab ada setengah orang saat itu, walaupun dia susah, tapi dia tidak meminta-minta. Jadi kadang-kadang dia malu untuk menerima. Tapi kita bagi senyap-senyap dia, susu bagi. Kita tidak masa bagi saat itu, dia takak kamu masuk dalam Facebook, kawan nak pakai baju berkusuk sekali. Lepas tu benda yang tidak comel. Jadi kita kena jaga juga air muka orang yang kita beri. Okey, itu yang pertama. Tapi ada setengah orang ada masalah yang penting dia kat aku je. Guna tok aku dalam Facebook ke dalam dia, dipersilakan. Tapi penting dia kat aku. Ada juga jenis orang tu, tapi ada orang tak boleh. Kena jaga. Baik. Jadi itu dari segi moral yang perlu kita kena jaga golongan fakir miskin. Bukan semua orang suka dibukakan cerita dia. Okey, yang pertama. Yang keduanya adalah masalah masa kita bagi saat itu, kita anggap ia adalah pemberian daripada Allah melalui kita, bukan hak kita. Maka itu di antara cara untuk kita baiki ikhlas diri kita. Boleh juga hak lagu tu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi untuk pagi ini kita bersedia Allah Subhanahu Wa Taala ala wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.